Maka Nabi SAW ajar kita supaya kita sentiasa berusaha mendapatkan keberkatan. Antaranya iaitu yang ayat tadi sebut, beriman dan bertakwa. Maka Allah berikan keberkatan. Dan Nabi SAW ajar supaya kita selalu doa kepada benda supaya jadi berkat. Musim orang kahwin, kita pergi, kita doa apa? Barakallahu lakum. Terima kasih Mahizin kerana ajak doa kepada ramai orang. Barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'akuma fil khair. Allah Subhanahu wa taala ajar, Nabi ajar kita supaya Allah berkat perkahwinan untuk kamu, ke atas kamu. Kalau ada masalah pun berkat dan himpunkan di atas kebaikan. Tak ada doa kata himpunlah kamu seperti menghimpunkan Yusuf dan Zulaikha, tak ada. Tak ada pun cerita Zulaikha dengan Nabi Yusuf itu, melainkan riwayat yang tidak sahih, yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Disandarkan sebenarnya riwayat itu Zaid bin Aslam menyandarkannya, bukan daripada Nabi. Dikatakan kononnya Zulaikha itu kemudiannya dah jadi tua, kemudian Yusuf jumpa macam mana jadi muda balik, kemudian kahwin dan seumpamanya. Banyaklah kad kenuri yang tulis tentang Zulaikha. Khadijah dan Muhammad itu benar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama berkhilaf pendapat berapakah umur Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka menyatakan ketika Khadijah berkahwin dengan Nabi, Khadijah sekitar 25 ataupun 26. Dan sebahagian menyebut, ramai yang menyebut bahawasanya berusia 40 tahun. Khilaf. Tapi bukan sedikit juga sarjana sejarah yang menyebut sekitar 25 tahun juga umur Khadijah. Yang penting kahwinlah umur tu. Dan Nabi SAW bila pergi makan, orang hidang makanan kepada Nabi SAW, Nabi sebut Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Berkatkan mereka di atas apa yang kau rezekikan. Nabi baca biasanya selepas dah makan, Nabi doakan kepada Tuhan Allah. Walaupun dalam Islam ni sebenarnya tak ada upacara sebelum makan duduk keliling makanan dan mengangkat tangan seperti yang kita lihat dalam setengah agama yang lain. Tetapi secara kita doa kepada Tuhan Allah, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Tak semesti angkat beramai-ramai. Sebut doa. Doa bukan semua tempat angkat tangan. Ada tempat kita angkat, ada tempat kita tak angkat, kan? Macam saya kata doa masuk tandas, tak payah duk pergi angkat depan tandas tu. Dan Nabi doa untuk Madinah, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkatkanlah untuk kami bagi Madinah kami. Nabi berkat. Wa fi thimarina, pada buah-buahan kami. Dalam hadis Muslim. Jadi kita pun bila jumpa orang, tengok kebun kita, semoga Allah Subhanahu wa taala bertambah berkat. Dan kita sebut hari itu, kita dilarang supaya kagum, amboi banyaknya buah kau, amboi cantiknya isteri kau. Nanti dia kena ain. Hari itu kita cerita pasal ain, kan? Nanti dia kena ain. Ain ni kata Al-Imam Ibn Qayyim satu keajaiban. Yang sukar untuk dirongkaikan oleh pemikiran biasa. Seseorang apabila kagum dengan satu perkara, dia tak sebut nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikagumi itu boleh terkena ain. Al-ainul haq, law kana syai' sabiqal qadar la sabaqahu al-ain. Ain itu benar, hadis riwayat Muslim. Jika ada sesuatu yang boleh mendahului qadar, nescaya al-ain akan mendahuluinya. Tapi tak ada yang boleh mendahuluinya. Tapi maksudnya ain itu benar. Sahabat Nabi SAW Sahal bin Hunayf, dia pergi, dia buka baju dia, putih orangnya. Jadi Amir bin Rabi'ah, dia tengok Sahal, dia kata, ma ra'aitu mithla al-yawm wala jild al-mukhabba'ah. Dalam hadis Al-Bukhari, aku tak pernah tengok hari ni kulit anak dara pun tak putih macam tu.
Bila dia kata macam tu menyebabkan apa? Sahal jadi sakit dan kemudian sakit yang teruk, sakit perut yang teruk. Dan dia orang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada siapa? Hal yattahimu ahad? Ada siapa tahmah dia, bukan tahmah ni maksud. Ada siapa kata kat dia sesuatu? Ha? Kata apa? Bahasa apa orang Melayu? Nah, dia kata Amir bin Rabi'ah. Nabi kata, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu. Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah." Mengapa seseorang kamu membunuh saudaranya? Jika dia tengok sesuatu yang mengkagumkan dia, maka doalah dengan keberkatan. Semoga Allah berkatkan kau. Sebab tu saya selalu sebut, orang Arab dia sensitif. Bila dia tengok kita tegur kambing dia, kambing dia Qul barakallah. Kata semoga Allah. Qul tabarakallah. Kata semoga Allah berkat. Dia takut ain. Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad bahas bab ini. Dia kata ini satu perkara yang ajaib, yang sukar untuk dihuraikan. Tapi manusia dalam sepanjang pengalaman dalam semua bangsa dan agama, mereka akur. Sebab tu orang Melayu dahulu kalau orang tengok anak dia sihat, dia kata amboi sihat, kata alhamdulillah, dia kata. Kalau tegur makan dia jangan tegur dia. Tapi dia tak tahu nak huraikan apa. Itu bab itu nama dia ain. Allah tak suka. Tapi orang kagum dengan satu benda tidak dikaitkan dengan kebesarannya. Malangnya dalam alam ni sekarang, alam ni Allah jadikan berbagai peraturan. Bila berlaku hal itu, dia akan terkena kepada hamba Allah tu. Maka kita, walaupun terkena pada dia, tak kena pada kita, kita berdosa. Sehingga ulama bahaskan tentang orang yang tidak menyebut dengan keberkatan nama Allah kepada mana-mana orang yang dia kagumi, yang sehingga boleh menyebabkan ditimpa penyakit dan seumpamanya, kerana itu memberikan mudarat kepada orang lain. Maka kita sebut barakallah, barakallah. Dan ini dulu banyak orang Arab dia kata jangan bagi tahu pada perempuan yang period kalau buat laban. Orang Melayu kata jangan bagi tahu pada buat tapai, ya. Dia satu peraturan alam yang luar biasa. Sehingga Imam Ibn Qayyim kata sukar nak ditafsirkan. Mungkin dan apatah lagi cara penyembuhan yang Nabi ajar itu juga pelik. Basuh orang yang, kerana bukan semua orang. Setengah orang dia ruh dia, kerana ruh ini dia berbeza antara seorang dengan seorang. Ada ruh orang tu dia macam Al-Imam Al-Qayyim kata dia macam ar-ruh al-khabith atau al-arwah al-khabithah. Maka ruh yang pelik, yang tak apa elok dia. Orang dulu kata mulut kelembai, pantang tegur jahanam. Ini bukan khurafat, ada dalam nas, dalam hadis yang dinamakan dengan al-ain. Sebab kita berdoa wa min ainil hasid, minta jauh daripada ain yang hasad. Sebab tu mungkin orang Arab suka tulis hadza min fadli rabbi kat rumah dia, ini kurniaan Tuhanku. Ini kurniaan Tuhanku. Bila tengok kita teringat, oh ini kurniaan Allah. Kita tengok anak kita kagum, alhamdulillah, kita kata. Supaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita. Dan dia cara bila kena tu Nabi suruh Amir bin Rabi'ah basuh diri dia, pakaian dalam dia semua, dan kemudian simbahkan air itu kepada Sahal bin Hunayf yang terkena tu. Dipelik, kata Imam Ibn Qayyim, kadang-kadang macam seakan ular yang apabila dia sengat orang, bisanya tu kita terpaksa mengambil. Dalam sebahagian perubatan, ambil daging ular tu sendiri sebagai ubat. Suasana luar biasa. Yang pentingnya, saya bukan nak cerita tentang ain, saya nak ceritanya tentang doa dengan keberkatan. Maka mudah-mudahan apabila kita tengok benda yang baik, kita doa supaya Allah berkat.
Orang kahwin tu berkat. Orang baru beli kereta baru, Allah alhamdulillah, moga Tuhan berkat.